واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. صدقاتكم بالمن والأذى. صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq pada hari ini untuk sama-sama kita melihat kepada halaman 44 pada ayat 264. Hari ini bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Ustaz Fah, apa khabar? Alhamdulillah Ustaz ya. Kita nak melihat pada blok yang ketiga. Ya, satu ayat yang agak panjang bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah, yang berada di studio. Ahlan wa sahlan. Ya, harapnya kita dapat pelajaran yang besar ya daripada ayat 264. Kali ini menyambung kepada ayat 263 berkaitan dengan sedekah. Sedekah, dan telah pun kita bezakan infak fi sabilillah dengan sedekah, iaitu infak fi sabilillah ini adalah apa-apa saja infak untuk menaikkan agama Islam, untuk menaikkan agama Allah, melawan kepada, menghalang daripada musuh-musuh Islam ini untuk hadir. Dan bila kita cakap tentang sedekah ini adalah lebih umum, pemberian kita kepada ahli keluarga, kepada orang miskin, pada anak yatim, maka itu yang digelar sebagai sedekah. Mari kita mulakan sesi kita dengan doa. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah ringkasan bagi ayat 264. Iaitu pada kali ini kita akan melihat perumpamaan orang yang hilang pahala sedekah, ya, bagaikan batu yang licin. Ya, satu perumpamaan yang kita cuba fahami bersama, dan kita baca dahulu ayat 264 bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Sila Ustaz. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Al-Fadil Ustaz Tan Fazrul. Penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, syukur banyak-banyak kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nikmat ruang masa lapang kita. Alhamdulillah dapat bersama dengan My Quran Time lagi pada ketika ini. Penonton-penonton di rumah yang terus setia di depan kaca TV ataupun di pelbagai platform, dan juga di studio kita ada grup kumpulan Istiqamah yang sentiasa datang untuk memeriahkan lagi. Yang penting datang dapat sama-sama mengaji dalam My Quran Time Al-Quran. Dah ini muka surat yang ke-44, satu ayat sahaja, 264, sebagaimana sinopsis lagi. Masih lagi juga tentang sedekah. Banyak betul kita belajar tentang sedekah ini. Mudah-mudahan sedekah kita menjadi sedekah yang bersih, bukan sekadar daripada harta yang bersih, dapat dengan cara yang bersih, dan juga kita berikan dengan penuh keikhlasan sehingga tercatat dalam buku amalan kebajikan kita. Walaupun berapa banyak wang, bukan ruang, wang yang kita berikan. Baik, baca dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu صدقاتكم بالمن والأذى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه
صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merosakkan sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerimanya seperti orang yang mendermakan hartanya kerana riak. Ini adalah daripada ayat 264 untuk sama-sama kita memberi perhatian kepada bahagian pertama daripada ayat ini, wahai orang-orang yang beriman. Ya, sebagaimana kita maklum dalam kisah Nabi Ibrahim apabila ditanyakan, bukankah kamu orang yang beriman? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi pada ayat 260. Nak menceritakan bahawa ada cabaran iman maksudnya. Iman kita dah percaya pada Allah, tapi dalam masa yang sama ialah kadang-kadang iman yang ada itu pun tercabar dan tercalar dengan apa-apa sahaja yang boleh menyakitkan hati kita, yang mencabar hati kita ketika kita melakukan sedekah. Ya, pada waktu itu seseorang itu mungkin dia merasakan bahawa dia ingin membuat mana ataupun adha, menyakitkan hati orang yang dia sudah bantu di dalam kehidupannya. Tetapi Allah mengingatkan kepada orang beriman bahawa potensi itu boleh berlaku. Jadi Allah ingatkan la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Ya, segala pertolongan yang diberikan selama hari ini, segala recommendation untuk seseorang itu naik gaji, untuk orang buat itu, buat ini, kita rasakan itu sebagai sedekah. Cabarannya ialah kita ada tendensi, kita ada kecenderungan untuk membangga-bangga, mengungkit ataupun menyakiti. Tetapi ia perlu dijaga dan jangan sampai terkeluar saja. Pasal kalau terkeluar saja, tubtilu, habis. Ya, segala ganjaran daripada Allah iaitu wala khaufun alaihim wala hum yahzanun itu semuanya cancel. Ya, bagi seorang ayah yang menjadi ayah mungkin dah 20 tahun, 30 tahun, tiba-tiba ada anak tu mungkin tertengking si ayah contohnya, ataupun si ibu dah masak 30 tahun, ya, dah basuh baju, dah uruskan rumah, daripada anak tu kecil, kencing, berak semua dah diuruskan. Bila satu masa mungkin waktu nak kahwin contohnya, si anak tu kata, mak saya ada pilihan saya. Contohnya kan, si mak mungkin mengeluarkan perkataan apa istilahnya Ustaz, mak membesarkan kamu, ya, kalau ayah kata kita yang beli beras contohnya. Perkataan-perkataan itu adalah perkataan yang boleh tubtilu sadaqatikum, cancel, membatalkan segala ganjaran yang Allah berikan kepada kita kerana dah bersedekah mencari nafkah, tapi rupa-rupanya sampai di akhirat nanti ada semua perkara itu tidak nampak dalam akaun amal kebaikan kita. Jadi Allah menyatakan perkara ini, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wala yu'minu billah wal yaumil akhir. Hakikat tentang orang yang sanggup untuk keluarkan perkataan yang menyakiti ataupun mengungkit ini sebenarnya adalah seperti orang yang infak. Infak hartanya kerana riak. Rupanya riak dan juga mengungkit ni sama level saja, sama level. Apa yang samanya itu kerana orang yang riak ini adalah mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat sesuatu nak menampakkan diri hebat, nak menyatakan bahawa saya ni memang yang terbaik. Rupa-rupanya orang ini terlupa pelajaran daripada kisah Nabi Ibrahim yang berkuasa, Allah yang aziz, Allah yang hakim, yang memberi peluang pada saya selama hari ini. Jadi sebenarnya saya tak bolehlah rasa saya yang hebat. Ya, tak boleh pula kata bahawa saya ni yang hebat, yang pandai, yang bijak apa sebagainya. Bukan, kerana itu semua datang daripada Allah SWT. Jadi orang yang riak mensyirikkan Allah. Orang yang berbuat manna wal adha ini juga mensyirikkan Allah. Maksudnya dia merasakan bahawa sayalah yang empunya rezeki, sayalah yang mempunyai banyak harta, itu sebabnya saya boleh derma pada jalan Allah ataupun memberi nafkah ataupun memberi bayaran gaji kepada staf saya. Semua itu sebenarnya dia terlupa bahawa sumber sebenarnya adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah mengingatkan sekali lagi pada ayat 264 ini, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, kerana orang beriman pun boleh terkandas, dan moga-moga kita sebagai orang yang ingin membina keimanan, dah lama dah kan, 20-30 tahun ke nak buat baik, berinfak, menolong, jangan sampai kita terlupa pelajaran ini. Dan malah lebih daripada itu Allah cakap wala yu'minu billah wal yaumil akhir. Astagfirullah, kan, memang disampaikan Allah cakap orang yang mengungkit ini sama seperti orang yang tidak beriman pada Allah dan hari akhirat.
Dia tak sedar Allah yang memberi rezeki, satu. Dan yang keduanya, dia rasakan bahawa saya kalau tak jaga mulut ini, sebenarnya tak jaga syurga dia. Sampai tahap begitu sekali Allah meletakkan, ia amat besar, amat berat, dan inilah perkara yang perlu kita ambil berat pada hari ini. Tetapi kita berehat dahulu sebentar, kembali ini untuk kita melihat bagaimana perumpamaan yang Allah ingin bawakan agar kita jangan lupa sama sekali dalam berbuat kebaikan. Kita bertemu lagi My Quran Time, Quran Salat Infak, insya-Allah. Waj'alhu lana hujjatain ya rabbal alamin. Al-Quran. Pelajari dan dalami kesempurnaan bacaan mengikut hukumnya. Fahami dan hayati maksudnya. Amalkan dan jadikannya sebagai panduan kehidupan. Bukan hanya kita belajar tadabbur, bahkan kita akan belajar tajwid secara mendalam dan ada segmen hafazan. Saksikan episod baharu My Quran Time 2.0 setiap hari 12.30 hari di TV9 juga di saluran Astro 149. مجاهينا وارزقنا تلاوته واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. صدق الله العظيم. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak pada hari ini untuk sama-sama kita melihat kepada ayat 264 bagaimana seruan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tanda kasih sayang Allah mengingatkan kepada kita, Ustaz, ya, bagaimana kalau kita bersedekah, kita berbuat baik kepada ahli keluarga, kepada orang-orang di sekitar kita, jangan diikuti dengan, jangan batalkan pahala ganjaran daripada Allah itu bil manni wal adha, ya, bil manni wal adha, iaitu membangga-bangga, mengungkit ataupun menyakiti kepada orang yang menerima bantuan sedekah tersebut. Dan perkataan yang kita sudah belajar pada ayat sebelum ini tentang istilah yatba'uha, Ustaz, ya, penting sangat. Pasal apa? Kadang-kadang kita ni buat baik, sedekah, kita katakan buat pada hari Selasa, kan? Selasa tu kita dengan hati berbunga-bunga je kita bagi bantuan pada orang tersebut. Tetapi pasal dia ada istilah yatba'uha, itu maksudnya follow up. Follow up itu maksudnya bukan hari itu yang kita mengungkit. Hari itu kita tak mengungkit pun. Dia selepas dah seminggu, selepas dah setahun, baru kita rasa macam, kan, bila orang tu buat hal.
Dan itu perkara yang di-highlightkan, diberi penekanan dengan istilah yatba'uha itu. Maksudnya selepas beberapa masa kita dah buat baik dah buat baik, tetapi pahala kebaikan itu sepatutnya membawa kita ke syurga Allah SWT, cancel di tengah-tengah jalan. Dan inilah yang Allah nyatakan istilah la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Ya, jangan batalkan selepas kita dah buat baik, mungkin setahun, mungkin 10 tahun, mungkin dah selama 60 tahun contohnya, ya. Jadi pelajaran di sini Allah bawakan pada bahagian yang kedua ini satu perumpamaan. Mari sama-sama kita baca perumpamaan daripada bahagian famathaluhu ini sehingga solda. Apakah maksud perumpamaan ini untuk menguatkan lagi kefahaman kita agar jangan lagi kita bersama man nawal adha. Bersama Ustaz Tirmizi. Baik, alhamdulillah kita baca daripada ayat famathaluhu ayat 264, famathaluhu kamathali Safwan, yang perumpamaan. A'udzubillahi minasyaitan. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. صدق الله. Perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya terdapat debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu dalam keadaan licin kembali. Jadi kita nak cuba memahami Ustaz, apa maksud istilah perumpamaan ini. Kamathali Safwan. Safwan ini maksudnya ialah batu besar. Batu yang amat besar, alaihi turab. Di atasnya itu ada debu ataupun tanah. Ya, jadi bila bercakap tentang ada satu Safwan, kita bincang Safwan dulu, iaitu batu besar. Batu besar ini melambangkan kekerasan, Ustaz. Ya, rupanya orang yang buat kerana manawal adha, dia menyakitkan hati orang, dia mengungkit, dia sama level dengan orang yang riak, tidak beriman pada Allah dan hari akhir ini. Dia kerana buat itu kerana apa? Kerana hatinya itu ada masalah, hatinya keras. Seperti Safwan, ya, dalam ayat ini Safwan iaitu batu yang keras, bukan dia buat kerana hati yang lembut. Kalau hati yang lembut itu kerana dia beriman pada Allah, pada hari akhirat, dan juga dia tidak mahu mendapat riak ataupun melakukan sesuatu itu kerana nak menunjuk-nunjuk pada manusia, kerana tahu bahawa Allah lah yang memberi saya semua sumber sedekah yang saya berikan. Baik. Dan di atas batu tersebut ada turab. Ada turab. Apa maksud turab? Tanah, Ustaz, ya. Tanah ataupun debu. Biasanya bila bercakap tentang tanah, debu ini, tanah ini adalah tempat untuk tanam biji benih. Kalau kita tengok perumpamaan pada ayat 261, kalau kita perasan Al-Baqarah ni turun di Madinah. Jadi orang-orang di Madinah ni petani. Jadi bila bercakap tentang tanah, tentang biji benih, mudah dia orang faham, ya. Dan bagi kita, insya-Allah kita cuba untuk faham bahawa tanah, orang rasakan bila ada tanah di atas batu tersebut, dia rasakan tanah itu subur. Boleh ditanamkan biji benih. Biji benih itu nanti disiram, akhirnya tumbuhlah pohon, akan melahirkan 7 tangkai dan setiap tangkai ada 100 biji benih. Ini perumpamaan, maksudnya nanti akan terbina sesuatu yang memberi manfaat kepada dunia daripada hasil sedekah yang diberikan oleh individu ini. Tetapi disebabkan dia berada di atas batu yang besar, bukannya tanah yang betul-betul di atas tanah biasa yang subur. Kalau tanah subur itu letak biji benih, ditanam, di jirus, akhirnya tumbuhlah tumbuhan. Hasilnya nanti ada padi, ada buah dan sebagainya. Tetapi disebabkan dia berada di atas batu yang besar, yang licin, bila datang hujan, apa yang berlaku? Pum, terus fatarakahu salda, iaitu batu tersebut jadi licin, habis dia punya tanah, apa yang kita tanam, biji benih, semuanya habis. Jadi ini perumpamaan yang Allah bawakan kepada kita untuk memahami, kalau orang buat itu dengan manawal azab, suka menyakitkan hati orang, suka tak jaga mulut, derma-derma juga, tapi mulutnya itu tak tahan, kan? Ada orang kata dia tu mulut dia lebih pasal apa, tapi hatinya baik. Tak ada. Dia kalau dalam Al-Quran ini, kalau mulutnya itu tak baik, dalam itu memang tak baik, ya. Jadi kalau katakan dalam baik,
keluar perkataannya baik ataupun dia diam sahaja. Dia diam sahaja, menahan daripada mengeluarkan perkataan yang menyakitkan hati kepada orang yang menerima sedekah sebentar tadi. Jadi perumpamaan sebentar tadi menerangkan kepada kita, kalau kita tidak jaga-jaga Ustaz ya, mulut kita ketika selepas bersedekah, selepas setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, kalau itu yang berlaku, sebenarnya dia seperti menanam biji benih di atas tanah yang ada di atas batu. Bila-bila saja dia akan habis dia punya kesannya. Tak sempat lagi terbina pokok yang akan menghasilkan ganjaran dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan ini apa yang boleh kita belajar ialah jangan sampai kita jadi hati yang keras ketika derma satu, ataupun derma tu dengan hati yang lembut tapi selepas beberapa masa hati jadi keras. Tanda hati yang keras itu adalah mulut yang tidak terjaga, yang menyakiti kepada hati seseorang, dan inilah yang perlu kita elakkan bagi ibu-ibu, ayah-ayah, cikgu-cikgu kan. Sama juga Ustaz ya, saya dah mengajar, kalau saya tak ajar awak ini tak jadi pandai macam sekarang. Tak boleh. Kalau kita buat begitu, habis segala sumbangan yang diberikan, dan akhirnya kalau Allah cakap la yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu, ya, segala apa yang ada itu, yang mereka usahakan itu tak ada lagi langsung di atas akaun mereka. Kerana apa? Kerana ianya dibatalkan oleh man nawal adha sebentar tadi. Membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu perkataannya la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Ya, perkataan yang ingin kita beri fokus ialah batala, batal, rosak, tidak sah. 36 kali disebut di dalam Al-Quran, muncul dalam surah Al-Anfal, dalam surah Yunus, dalam surah Muhammad, untuk memberi penekanan kepada kita, kalau sesiapa yang inginkan ganjaran daripada Allah SWT, macam orang kerja Ustaz ya. Bos cakap awak kerja hujung bulan awak dapat gaji kan. Tapi tengah-tengah tu ya, pasal awak kerja awak ni tak mengikut standard, awak hujung bulan tak dapat gaji. Oi, kalau katakan seorang staff dapat maklumat begitu daripada bos, memang terus dia berhenti kerja lah kan. Pasal buat apa kerja tak dapat gaji. Tapi ini adalah perumpamaan yang Allah berikan kepada kita. Kita berusaha berinfak dalam hidup, bantu orang, bina keluarga, tapi rupa-rupanya di akhirat tak dapat gaji. Disebabkan apa? Disebabkan manawal adha adalah satu perkara yang amat besar. Berulang-ulang Allah ulang dalam muka surat 44 agar kita jaga hati kita, marah macam mana, tak puas hati macam mana, sila balas dengan perkataan yang baik, wa maghfiratun, dan keampunan kepada orang yang sudah kita bantu. Kita berehat sebentar, kembali semula selepas ini dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq insya-Allah. Waj'alhu lana hujjatain ya جاهنا وارزقنا تلاوته. Dia hadis palsu disebut hadis maudhu' satu. Okey. Ada hadis la yu'rafu, hadis yang tak diketahui. Okey. La yasih, tidak sahih. Tidak sahih. Ada satu jenama dia la aslalahu, tidak ada asal. Antara nama lain hadis palsu adalah tidak ada asal. Ya. Tuan-tuan, catatkan dalam nota. Kalau kita jumpa seorang budak lelaki kan, kita tanya dia, adik dari mana? Kan? Saya dari sana. Mana mak? Saya memang tak ada mak. Ayah?
Ayah pun tak ada. Memang yatim piatu ke? Tak. Saya memang lahir, tiba-tiba ada kat dunia ni. Alamak. Jadi sepatutnya anak ni dia mesti ada ayah, Ada ayah, ada ada mak. ibu yang melahirkan dia. Ya, Kalau dia kata dia tiba-tiba muncul, siapa pun tak boleh nak terima. tak boleh. Demikianlah hadis palsu. Tiba-tiba muncul, tidak ada sanad, Okey. tidak ada periwayatan, tidak ada jalur periwayatan. Okey. Tiba-tiba muncul, tiba-tiba tersebar. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. أطفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وتنقى حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua sahabat-sahabat terus setia dalam My Quran Time, Quran, Salat dan Infak. Alhamdulillah, kita dah belajar bagaimana untuk mengikhlaskan ataupun menjaga daripada amalan-amalan kita tercalar ataupun rosak daripada ibadat yang disebut pada hari ini ialah ibadat yang khusus ataupun satu ibadat disebut sebagai sedekah ataupun infak. Apa jua harta yang kita keluarkan, janganlah kita mengungkit-ungkit, janganlah kita menyakiti pula orang yang kita berikan itu. Janganlah mentang-mentang kita ada duit, kita yang memberi, yang menghulurkan, kita memberi dengan penuh rasa sombong ataupun sebagainya, mengarahkan itu dan ini sehingga pemberian kita itu kita bimbang tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana orang bukan Islam pun, Ustaz, mereka memberi. Dan banyak mereka memberi. Tapi itulah perbezaan, Ustaz. Antara kita dengan orang bukan Islam, kita mestilah beri itu dengan ibtigha wajhillah, dengan mengharapkan redha ataupun pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Baik sahabat-sahabat sekalian, kita nak ulang kaji sedikit berkenaan dengan tajwid ataupun perkataan-perkataan yang menjadi pilihan kita untuk slot ini. Masih lagi ayat yang pertama tadi, ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum. Kita lihat di paparan kita. Memperbetulkan lafaz sebutan kalimah la tubtilu sadaqatikum. Kita memilih daripada perkataan la tubtilu sadaqatikum yang bermaksud janganlah kamu batalkan. Jangan kita pergi sifarkan pahala kita. Batalkan apa? Sedekah kita ataupun sedekah kamu semualah. Okey. Perkataan itu la tubtilu sadaqatikum. Dalam beberapa perkataan yang ada ni, la tubtilu, percampuran antara sifat-sifat yang tebal ataupun nipis, sifat huruf seperti isti'la dan istifal, maka kita kena hati-hati pada bacaan itu. Perkataan tubtilu itu, tubtilu, pertama huruf lam lah, lam tu lam yang nipis, la, tidak baca lo, la. Kemudian tubtilu, ini agak tu. Okey, ta baris depan, tuba, ta baris depan tu. Kemudian ba mati, tuba. Okey, itu yang pertama. Tuba, kedua-duanya huruf nipis. Tuba. Kemudian ta yang berbaris di bawah yang dibaca dengan tebal. Perkataan la tubtilu ini ta sahaja yang dibaca dengan tebal yang berbaris di bawah. Ti kita baca. Ta tu ti. Ta tu ti dibaca dengan tebal, ta yang berbaris di bawah. Kemudian lam yang berbaris depan. Lu. Okey. Kita baca dalam perkataan. La tubtilu. La tubtilu. Jaga kesemua huruf. Okey. Antara kesalahan yang boleh berlaku dan mudah tergelincir untuk berlaku kesalahan ialah kerana sebiji sahaja huruf ta yang berada di situ kadang-kadang menghuru-harakan huruf-huruf yang lain juga. Kan? La tub. Ta bagi depan tu dah jadi ta dah. Ta yang bagi depan tu, sahabat-sahabat sekian,
kadang-kadang jadi ta. La tubtilu. Oh, dua ta kat situ. Tengok-tengok cek satu je ta. Tapi dia punya wave gelombang tu macam dua bunyi. Kan kita dengar sekali lagi la tubtilu. Jangan takut. Nampak ta tebal, relax saja, tenang saja. Tu kemudian ba juga dinipiskan. Janganlah tub dah, kalau ta kita tebalkan, ba pun akan jadi bu la tubtilu. Tu kadang-kadang dia mempengaruhi, huruf-huruf tu mempengaruhi huruf yang lain. Sebut secara satu huruf nampak macam mudah je. Tu ba ti lu. Nak sambung dalam ayat tu, dia marilah mulut tu tergerak sendirilah. Kan, bibir tu tak nak gerak pun gerak sendiri. Tu yang jadi terlebih sifat dan terkurang dan sebagainya. Okey, sama-sama. La tubtilu. La tubtilu. La tubtilu. La tubtilu. Tuba. Tuba. Ti. La tubtilu. La tubtilu. Tu. Jangan dari dalam. Tu dalam. Tu. Hujung mulut je. Tu. Bila ta baru dalam. Ti. Walaupun ta dengan ta tempat sama. Lidah tekan tu tempat yang sama. Makhraj yang sama. Hujung lidah di belakang. Hujung lidah ni di belakang gigi atas kita ataupun gusi yang pengikat gigi belakang atas. Tempat yang sama, tapi bila sebut ta, dia bukan sekadar hujung makhraj tu, tapi dia melibatkan juga keseluruhan lidah. Dia ada sifat itba', terangkat, kemudian isti'la', bangkai lidah terangkat, kemudian suara isti'la' yang tebal tu datang daripada dalam. Ti. Dia bukan ti, bukan, dia ti dalam. I, suara daripada pangkal lidah ni dia terangkat. Ti. Cuba sebut. Ti. Dia tak perlu sampai ti, tak perlu sampai muncul macam tu. Ada yang sebut macam tu, saya tahu ramai di kalangan kita, terutama masyarakat itu orang Melayu, dia terpaksa bergantung kepada mulut untuk tebalkan. Sebenarnya kalau kita faham konsep tebal tu, dia tak sampai macam susah sekali. La tubtilu. Sampai macam tu, payah. Sampai mata-mata bergerak sekali. Sira. Payah macam tu. Memang payah. Tu jadi penat. Sebenarnya dia ti. Begitu saja. Hujung lidah macam mana sebut ta? Ta, ti, tu. Hujung lidah satu bab. Kemudian bila sebut ta, tempat yang sama juga. Cuma tebal tu datang daripada mana? Ta, tu, ti. La tubtilu. La tubtilu. Okey. Sekarang dah betul dah. Tuba. Okey, dah betul dah. Sekarang ta pula. Bila tuba dah betul dah. Cantik dah ta tu. La tubtilu. Cantik juga ta tu. Rengang je ta. La tubtilu. Ta jadi ta pula. Ta pula jadi ta. Jangan tilu. Tilu. La tubtilu. La tubtilu. La tubtilu. La tubtilu. Sadaqatikum. 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 Jangan sodaqa. Sodaqa tak ada. Sodaqa. Ini selang-seli. Sa tebal, da nipis, qaf tebal, ta nipis. Sadaqatikum. Sadaqatikum. La tubtilu sadaqatikum. La tubtilu sadaqatikum. Bagus. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum. Okey.
يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم. Seni dalam pengambilan huruf, dalam kita nak menyebut setiap huruf itu kan, tertekan sedikit suara tu tinggi ke rendah tak ada masalah. Tapi sifatnya bila terlebih sedikit dia boleh tertukar. Ta, tu jadi tu, dah jadi ta dah. Ta, ti, tebal, terkurang sikit je. Ti jadi la tubtilu, jadi ta dah sekali. Sekejap, sikit saja kesilapan tu sifatnya menyebabkan huruf tu dah boleh bertukar. Jadi kita berusaha macam ni, walaupun kadang-kadang tergelecoh jugalah, kata bahasa orang Pantai Timur kata tergelecoh juga. Kadang-kadang kita lah bukan bahasa kita. Kan? Orang Arab pun kadang-kadang dia pun tergelincir juga. Kadang-kadang saya sekalanya kita lagilah orang ajam, tapi usaha tu penting. Kita belajar sikit-sikit menyebut huruf dan sebagainya, walaupun nampak mudah kadang-kadang rasa payah juga, tapi lama kelamaan Allah Taala beri kepada kita. Saya ingat mungkin bila kita belajar macam ni, banyaknya pahala kita dapat, mudah-mudahan Ustaz Fas. Kita sebut sikit-sikit huruf tu diulang-ulang, tengok-tengok dalam check account saham tu Allah tingginya, banyaknya, diperlipat kali ganda Ustaz Fas. InsyaAllah. Alhamdulillah. Baik, kita ulang sekali lagi sebelum kita nak sambung lagi apakah yang dimaksudkan lagi dengan perumpamaan-perumpamaan yang boleh membatalkan pahala sedekah kita. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memberikan kepada kita ganjaran pahalanya dengan memperbanyakkan sedekah dan infak. Kita berehat seketika, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam My Quran Time. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. جاهينا وارزقنا تلاوته. Ketika mana berlakunya penyakit ataupun wabak yang besar tu, adakah itulah solat tu dibolehkan ataupun tidak, bagaimana? Okey, baik. Yang ni sebenarnya satu soalan yang memang biasa ditanya. Iaitu pada awal-awal Covid dulu, kalau tuan-tuan puan-puan perasan, yang mana sebahagian besar daripada masjid, bukan sebahagian besar, maknanya semua masjid dalam negara ni ditutup, dan dia bukan dilakukan di Malaysia sahaja, bahkan di seluruh dunia Ustaz Husaini. Saya ingat dekat Mesir tu ada macam satu demonstrasi depan masjid
masjid orang solat juga. Walaupun masjid dikunci, kerana pada mereka dia kata solat jemaah ni perkara yang wajib, kita kena solat juga macam mana pandemik pun yang berlaku. Tapi bila kita perhatikan dalam hadis, kalau kita ikutkan, kalau nak tengok betul tak berlaku ataupun ada tak berlaku pandemik pada zaman Rasulullah, kita perhatikan tidaklah ada secara langsung disebutkan mengenai pandemik, tetapi ada kelonggaran yang diberikan dalam Islam. Boleh kita solat berjemaah di rumah, sekalipun pada arahan asal tadi memang kita diminta untuk solat واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak. Pada hari ini sama-sama kita melihat kepada ayat 264 sebagai satu peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang beriman, kepada semua di kalangan kita, pada tuan-tuan yang berada di rumah, yang berada di studio. Moga-moga apa yang kita belajar pada hari ini, ulangan demi ulangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala ini untuk memastikan kita jangan terlupa. Kerana bila bercakap tentang sedekah, Ustaz, ya, dalam hidup kita ni, kalau kita tengok perkataan sedekah ini, ianya berlaku sepanjang hidup kita, ya. Kalau kita tanya soalan yang pertama, berapa banyak dah tuan-tuan sedekah? Mungkin ada yang kata saya dah banyak dah sedekah ataupun sedikit sedekah. Kalau sedikit kena banyakkan, kalau dah banyak terus banyakkan, kerana itu adalah seruan daripada Allah untuk kita berinfak dan bersedekah. Tetapi soalan yang kedua yang perlu kita tanyakan ialah, adakah orang yang kita bantu itu menghargai kita, Ustaz, ya? Kalau orang hargai kita dan kita mengharapkan orang hargai kita, maksudnya ada sesuatu yang tidak kena. Tetapi kalau kita kata tak kisahlah orang hargai ke tidak, yang penting Allah kira sebagai catatan amal saya, maka itu adalah tanda bahawa kita lulus soalan yang kedua. Dan soalan yang ketiga bila bercakap tentang ayat 264 ini ialah, setiap sedekah itu akan diuji dengan dua perkara, Ustaz, iaitu manna wal adha. Ya, iaitu setiap kali kita sedekah sahaja, walaupun 20 tahun yang lepas kita sudah sedekah, Allah akan uji kita dengan manna wal adha, iaitu orang tu datang balik, dia menyakitkan hati kita ke, ataupun tak menghargai kita ke, ataupun merasakan bahawa diri kita tidak dihargai oleh mana-mana organisasi yang pernah kita bantu. Maka pada waktu itu kita kena ingat bahawa jangan sekali-kali manna wal adha. Dan di hujung itu kita melihat kalau seseorang itu terus tidak mengambil endah tentang manna wal adha ini, la yaqdirun, kita baca pada hujung ini hingga ke akhir ayat 264 bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. Baik, alhamdulillah, sahabat-sahabat sekalian, terima kasih Ustaz Fazrul. Kita nak baca ayat bahagian akhir la yaqdiru, sahabat. Yep. Bahagian akhir ayat 264, mudah-mudahan kita dapat lagi bagaimana skill ataupun banyak-banyak petua-petua bolehlah kita katakan untuk bagaimana kita nak membersihkan harta-harta kita juga, Ustaz Fazal. Kadang-kadang dalam pekerjaan kita tidak ada yang sempurna. Sudah pasti akan ada kekurangan dari sudut pekerjaan kita. So kita mungkin gaji yang kita dapat, duit yang kita perolehi, takut ada kekurangan-kekurangan yang kita tak perasan, yang tak nampak. Mudah-mudahan sedekah juga dapat mampu untuk membersihkanlah. Betul. Dan cakap tentang kita. Sedekah ni, Ustaz, ya, bukan semestinya dengan duit, ya. Kalau infak tadi pada ayat 261 ada perkataan amwal, ya, tetapi kalau sedekah ini contohnya kita senyum. Kan, kalau katakan di tempat kerja kita buat kerja kan, gunakan ilmu kita, kemahiran kita, mak-mak yang masak guna resipi-resipi yang hebat-hebat tersebut, itu semua sedekah. Ya, bukan sekadar kalau saya bagi duit saya tidak boleh manna wal adha. Kalau saya dah buat kerja di tempat kerja saya dulu saya dah buat, kalau tidak tak jadi. Kan, perkataan-perkataan itu juga adalah manna wal adha bagi sedekah. Pasal sedekah ini yang itu boleh senyum, Ustaz. Sedekah boleh senyum, tapi kalau yang infak tadi tu yang masuk dalam tabung tu memanglah kena masuk duit, kan. Baik, kita baca di hujung ni, Ustaz. Baik, alhamdulillah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qawmal kafirin.
Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim, mereka tidak memperoleh apa pun daripada apa yang mereka kerjakan. La yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu. Perkataan kasabu itu maksudnya yang diusahakan, Ustaz ya. Selama hari ini bila kita berusaha menjaga keluarga kita, menjaga syarikat, menjaga staf kita ataupun bagi seorang staf menjaga kerja-kerja yang diberikan, semua itu istilahnya kasaba ya. Maksudnya mereka berusaha, harapnya ada ganjaran. Kita dapat gaji hujung bulan ke apa ke itu satu, tetapi ganjaran di sisi Allah itulah yang kita harapkan lebih. Dan Allah menyatakan bagi mereka yang melaksanakan sedekah ya, membuat kerja, memasak, menolong dan sebagainya itu diikuti dengan manna wal adha, la yaqdiruna ala syai'. Tidak jumpa pun segala apa yang mereka usahakan. Tengok dekat akhirat nanti Ustaz ya, dia punya akaun, tengok saya hari tu 30 tahun jadi suami, jadi bapa kan, contohnya mencari nafkah, tak ada dalam akaun. Ini yang dimaksudkan dengan la yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu. Dan mengapa jadi begini? Sebagaimana yang dimaklumkan dalam perumpamaan tadi, dia seperti batu yang ada tanah, sepatutnya boleh tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan manfaat. Rupanya segala sedekah itu tidak pun menghasilkan manfaat di sisi Allah SWT. Orang mungkin nampak seperti tanah Ustaz ya, tapi tanah itu tidak boleh menumbuhkan 7 tangkai yang ada 100 biji benih, tidak mampu berlaku demikian. Kerana apa? Kerana ianya dibina di atas batu yang keras yang tidak pun bertahan untuk menumbuhkan tumbuhan. Di hujung itu Allah menyatakan wallahu la yahdil qaumal kafirin, Allah tidak memberi hidayah kepada kaum yang kafir. Biasa orang cakap kafir ini orang yang bukan Islam Ustaz ya. Tetapi al-kafirin ini juga sebenarnya bila kita faham ialah sikap. Ya, sikap. Sikap orang yang kafir itu apa? Sikapnya tidak bersyukur. Tidak mengendahkan ataupun mengiktiraf bahawa sebenarnya Allah lah sumber rezeki. Itu orang yang kafir. Jadi orang yang kufur, walaupun beragama Islam, IC-nya Islam, tapi ada kufur, dia merasakan bahawa rezekinya saya yang cari, saya yang berkuasa, saya yang usahakan segala-galanya. Kalau saya sedekah kemahiran saya pandai untuk bantu melaksanakan sesuatu projek, ini kerana saya. Itu adalah orang yang kufur. Maka Allah menyatakan Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang begini. Orang yang merasakan bahawa bukan Tuhan, bukannya saya buat ini untuk menuju akhirat, maka inilah yang digelar sebagai orang yang kufur. Tidak seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu selepas projek menaikkan Kaabah kan ya, masih lagi minta ampun pada Allah, taqabbal, minta Allah terima amal, diikuti dengan istighfar. Ini adalah ciri-ciri kalau kita dah sedekah, contohnya mak ataupun ayah mencari nafkah, lepas masak istighfar ya, minta Allah terima masakan dan juga usaha mencari nafkah tersebut. Bukannya pasal mak dah masak ya ataupun ayah dah penat mencari duit maka kamu kena ikut cakap, maka perkataan-perkataan yang menyakitkan itu tanda bahawa tidak mengikut kepada ciri Muslim seorang yang bernama Nabi Ibrahim. Membawa kepada perkataan pilihan kita ataupun resolusi kita di hujung ini, mari sama-sama kita perhatikan. Iaitu yang pertama, menjaga diri dari perbuatan riak setelah memberi. Itu perkara pertama yang kita perlu beri perhatian. Yang kedua, tidak bersedekah kerana mahukan pujian dan populariti. Sama juga kalau seseorang pelajar saja, dia gunakan duitnya untuk dia belajar. Mengapa belajar? Saya nanti nak jadi Insta famous contohnya. Yang itu niat sedekah, dia gunakan hartanya untuk popular, untuk dipanggil menjadi penceramah tersohor, dibayar tinggi. Semua itu niat yang akan menghancurkan segala pelaburan. Yang ketiga, penting adanya kerendahan hati dan hargai nikmat dalam hidup kita ini, kerana kita tahu bahawa menghargai nikmat datang daripada Tuhan. Kita sedar bahawa saya bersedekah ini juga sebenarnya sumber daripada Tuhan yang saya tidak layak untuk mengungkit adha, menyakitkan hati orang yang saya bantu. Kita berdoa pada Allah SWT, Allah jaga hati kita dalam berinfak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Allahumma la tada' lana fi sa'atina hadha dhanban illa ghafartah.
Ya Allah, Tuhan kami, jangan Kau biarkan kami pada saat dan ketika ini, ya Allah, dalam keadaan dosa, ya Allah, kecuali Kau ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, jangan Kau biarkan kami dalam keadaan kesusahan, ya Allah, kecuali Kau permudahkanlah segala urusan kami, ya Allah. Ya Allah, jangan Kau biarkan kami dalam keadaan kesempitan, ya Allah. Berikanlah jalan keluar kepada kami, ya Allah. Ya Allah, jangan Kau biarkan kami dalam keadaan kesempitan, diuji dengan hutang piutang, ya Allah, dan tapi berilah kepada kami, bantulah kepada kami, ya Allah, untuk kami menyelesaikan hutang-hutang tersebut, ya Allah. Ya Allah, dari kalangan kami diuji dengan sakit, ya Allah, permudahkanlah urusannya dan berilah kesembuhan kepada mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kekuatan untuk sentiasa kami melakukan infak, sedekah, memberi sumbangan hanya semata-mata kerana-Mu, ya Allah. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq, ya Allah, bersihkanlah hati kami daripada sifat munafik, ya Allah, dan bersihkanlah amalan-amalan kami daripada riya, ya Allah. Jauhkanlah khianat daripada kami, ya Allah. Peliharalah lidah-lidah kami daripada dusta dan penipuan, ya Allah. Ya Allah, bersihkanlah harta-harta kami, ya Allah. Terimalah segala amalan-amalan kami, ya Allah. Kami hamba-Mu yang lemah, ya Allah. Kami tidak sempurna, ya Allah, tapi mengharapkan akan rahmat pertolongan-Mu, ya Allah. Amin ya amin ya rabbal alamin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita semua, dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Tirmizi, kepada rakan-rakan yang berada di studio yang bersama, kameraman yang bersama yang menguruskan. Kita yakin bahawa ini semua adalah sedekah pada kapasiti masing-masing dengan ilmu, kemahiran, masa yang ada, dan kita harapkan sedekah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah yang ingin kita bawakan dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai satu platform tuan-tuan menyumbang dan juga kita menyebarkan nilai sedekah yang sebenar-benarnya sebagai tanda pembuktian iman kita, dan ianya bukanlah untuk mencari ganjaran hanya daripada manusia semata-mata. Kita bertemu lagi pada episod akan datang membicarakan tentang bagaimana ciri orang yang sedekah yang benar-benar mencari redha Allah dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infak, insya-Allah. وأطراف النهار واجعله لنا هجتين